Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita masih lagi pada bab berkaitan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada hadis yang ke 370. Ya betul, 370. Di mana ada permulaan dua hadis berkaitan dengan makan minum Nabi. Sebab makan minum dikaitkan dengan sebahagian daripada kehidupan. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah SAW tidak memiliki kurma usap pun untuk memenuhi perutnya. Maksudnya di sini adalah ad-daqal. Ad-daqal maksudnya adalah kurma yang grade-nya sangat-sangat rendah. Jadi itu yang biasa dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana riwayat seterusnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarganya pernah selama sebulan tidak menyalakan akan masakan yang berada di dapurnya yang hanya dimakan oleh Rasul dan juga ahli keluarganya adalah tamar dan juga air. Hanya saja ulama kita ditanya maksud keluarga di sini adakah Rasulullah dan Aisyah saja? Kata ulama seluruhnya, seluruh daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahli bait Nabi, Sayyidina Ali-nya, Fatimahnya, juga termasuk daripada apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan lebih-lebih lagi dikaitkan pada permulaan Islam di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarganya muhajirin, orang yang berhijrah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan juga bagi orang yang berhijrah dengan Nabi untuk membantu mereka. Kerana itu salah satu cara untuk memberi semangat kepada mereka. Oleh kerana itu terpaksa Nabi dan juga ahli keluarganya berlapar agar umatnya tidak berlapar, agar melihat Islam bukan agama untuk merasai lapar. Jadi Rasulullah SAW perlu mengeluarkan belanjanya, apa yang ada dalam rumah Rasulullah untuk diberi kepada orang muhajirin. Sekiranya tidak, maka mereka akan memandang bahawasanya masuk Islam hanya menempuh kesusahan dan kemiskinan saja. Itu yang menyebabkan Rasulullah SAW membantu mereka. Hadis yang seterusnya daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu qala syaqawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin wa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajaraini. Qala Abu Isa hadha hadis gharibun min hadithi Abi Talha la na'rifuhu illa min hadha al-wajhi wa ma'na qawlihi wa rafa'na an butunina an hajarin kana ahaduhum yashuddu fi batni al-hajara min al-juhdi wal-dha'fi alladhi bihi min al-ju'i. Dia ada tambahan riwayat saja, tapi pada usulnya hadis ini daripada Abi Talha radhiyallahu anhu menyatakan, kami mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu tentang al-ju', rasa lapar.
kami tunjukkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perut kami yang diikat dengan batu. Lantas baginda pun menunjukkan perutnya yang diikat 2 batu. Apa maksudnya di sini? Kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka rasa lapar, mereka meletakkan sebiji batu sama dengan saiz bahagian perut dia. Bukan terlalu besar, tetapi apabila diikat di perut, maka mengempiskan perut dia, diikat ketat. Kalau tidak berbuat demikian, maka perut itu akan masuk angin. Kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 batu. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikatnya dengan 2 batu. Kita saya tu ada masalah elektronik ke? Biar je lah. Biar je lah. Okey ke? Biasa diikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 2 batu. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, datang sahabat Rasul, "Ya Rasulullah, kami lapar. Lihat di perut kami, ya Rasul, diikat dengan 2 batu." Lalu Rasulullah SAW mengangkat pula kainnya. Lalu Rasulullah memperlihatkan di perutnya itu pula ada 3 biji batu. Menangkap Rasulullah SAW. Jadi Imam At-Tirmizi, Abu Isa ini adalah Imam At-Tirmizi. Dia memasukkan hadis ini pada bahagian kehidupan Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW duduk bangun Nabi adalah Al-Quran. Hendaklah kita fahami berkaitan dengan akhlak Quran adalah orang-orang yang bukan sekadar mengikut aturan Quran, tetapi ujian-ujian yang dalam Quran juga dirasainya. Itulah akhlaknya Quran. Itu yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah tidak kamu baca Quran? Kami baca Quran. Akhlak Rasulullah Quran. Lalu dimasukkan akhlaknya Quran bukan sekadar sifat mahmudah, sifat terpuji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solat malam Nabi, dengan hijrah Nabi, dengan jihad Nabi, tawaduk Nabi, ikhlas Nabi. Tapi termasuk salah satu daripada akhlak Quran adalah apa yang diuji oleh Allah dalam Quran dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i. Benar-benar kamu akan diuji dengan sesuatu sehingga rasa takut, sehingga rasanya lapar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya takut ke Allah, tapi ayat itu untuknya umatnya. Rasa lapar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama seperti mana rasa laparnya bagi umat, disebabkan kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila dia lapar, seolah-olah seperti mana dia menanggung 40 orang yang lapar. 40 orang yang lapar. Macam kita lapar-laparlah, tapi Rasulullah dia akan menanggung rasa lapar macam 40 orang yang lapar. Diri dia seorang, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan atas Nabi seperti mana kekuatan 40 orang laki-laki. Sebahagian lagi kata ulama kata guru saya macam 70 pahlawan kekuatan Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menanggungnya seperti mana 70 pahlawan tadi. Kalau Nabi lemah macam 70 pahlawan yang lemah. Kalau sakit, Nabi macam menanggung 70 pahlawan, bukan orang biasa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah dikaitkan dengan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya syarahkan kembali akan hadis ini. Syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syakawna ini menunjukkan segolongan
di antara para sahabat Nabi. Tapi bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, selain mereka. Disebabkan sahabat-sahabat ini tidak pernah mengadu kepada Rasul. Hanya mereka mengadu atas apa yang diadukan para sahabat yang lain. Abu Bakar tidak pernah rasa datang dan mengadu, melainkan secara peribadi dengan Rasul. Secara berjamaah tak ada. Dia pernah berlaku atas Abu Bakar atau Umar. Dia pun pernah mengadu, ya Rasulullah, tidaklah aku keluar pada malam ini melainkan sebab rasa lapar. Tapi berkhususan dengan Rasulullah SAW. Tapi syaukauna di sudut bahasa Arab, kebanyakan para sahabat memang sedang lapar waktu itu. Tapi sahabat yang ini, Abu Bakar dan Umar, tak berani termasuk daripada syaukauna mengadu tadi, sebab mereka melihat keadaan Rasulullah. Itu yang cerita dalam hadis yang lain, apabila sebahagian sahabat melihat Rasulullah SAW, pada raut wajah Nabi nampak dia lapar, nampak dia lemah. Lalu dia pun berlari balik tanya isteri dia, adakah sesuatu di rumah masalah untuk Rasulullah SAW. Itu yang cerita mukjizat Nabi. Isteri ni masak untuk Nabi. Rasulullah kata biarkan dia di dapur. Lalu Rasulullah masuk ke dalam dapur, Nabi menudah buat sesuatu. Lepas tu Rasulullah kata ambil dan hidangkan. Orang pun ambil hidang, boleh dimakan 70 orang. Padahal untuk Rasulullah SAW itu mukjizat namanya, mukjizat. Tetapi hendaklah kita ketahui, walaupun Rasulullah SAW diberi mukjizat begitu, tapi para sahabat tidak pernah mengambil kesempatan demikian atas Rasul, kerana memandang Rasul. Sebab Rasulullah bukan orang yang kenyang, lalu mereka bersalah nak minta untuk makan kenyang. Tak berani. Melainkan perkara itu berlaku atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, atas kesabaran para sahabat. Tapi bukannya, ya Rasulullah, engkau mempunyai mukjizat, kau tiup saja, kau ludah saja, macam-macam yang kami dapat. Buatlah begitu untuk kami, ya Rasul. Tidak ada. Disebabkan apa? Disebabkan para Nabi Rasul itu tawakal kepada Allah. Kalau sekiranya hidup mereka dengan kemukjizatan, perkara-perkara yang luar biasa ini, maka tak termasuknya akhlakul Quran. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tiup macam-macam keluar, dia tiup macam-macam yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dimakan umatnya sehingga kenyang, maka tak termasuknya akhlak Quran. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, benar-benar kami muji kamu, sungguh-sungguh kamu lapar. Lapar di sini kata ulama-ulama, bukannya lapar sehinggalah hari itu dia sekadar dapat makan petang, pagi malam tak dapat makan. Tapi kata ulama, pada zaman Rasulullah, istilah lapar apabila seseorang 3 hari 3 malam tidak ada makanan yang masuk ke perut dia, itulah istilahnya lapar. Dia berlainan dengan adat ni, mana apa yang kita rasai. Itu para sahabat dalam mentarifkan rasa lapar, sampai rasa lapar ini macam hidup macam orang gila. Macam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bila dia serang yang lapar, yang sangat-sangat lapar, dia berguling-guling dalam masjid. Bila berguling-guling, orang pun pijak dia, berhentilah daripada berguling, pijak dia. Orang ini orang gila. Kebiasaan pada zaman Arab dulu, bila orang tu gila guling-guling, orang pijak leher dia, senyap orang tu. Lalu Abu Hurairah pun buat dah begitu, sebab tradisi orang Arab kasar begitu. Lalu dia kata, aku buat kerana lapar, bukan aku gila. Ada sahih Muslim, sahih Bukhari.
Begitu juga yang disyarahkan oleh ulama-ulama kita berkaitan dengan para sahabat dan juga Rasul. Apabila diserangnya lapar, mereka akan mengikat di perut mereka dengan batu. Jadi inilah seseorang akan mengikat perutnya, mengikat batu di perutnya, lalu akan menghilangkan sedikit sebanyak daripada rasa laparnya itu. Dan kata ulama seperti mana yang saya sebutkan tadi, para sahabat tidak akan lakukannya ikat perut dengan batu tadi, melainkan setelah 3 hari 3 malam tak makan baru diikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu, sebab kekuatan Nabi boleh menanggungnya. Walaupun Rasulullah mempunyai keistimewaan, dia boleh makan secara ghaib, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menguji Rasul. Para sahabat lepas 3 hari 3 malam tak makan, baru ikat batu di perutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 5 hari 5 malam tak ada apa yang dimakan oleh Rasul, baru ikatnya. Ini menunjukkan bahawasanya keadaan pada ketika itu bukan satu keadaan yang biasa-biasa. Satu hadis yang panjang saya bacakan terjemahannya di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada masa yang biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dan tidak pula ditemui oleh sesiapa. Maksudnya bila tengah malam. Kebiasaan pada zaman Rasulullah tak nampak siapa-siapa keluar bila dah sampai tengah malam. Kebiasaannya begitu. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang pada baginda Rasulullah. Dalam syarah hadis disebutkan, satu malam Rasulullah keluar melalui satu lorong ke satu lorong. Lalu dalam satu lorong itu juga bertemunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ada apa kau datang? Ya Abu Bakar, datang di sini yang dimaksudkan adalah melalui lorong yang menuju ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menjawab, aku datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam pada baginda Rasul. Tidak lama kemudian Umar pun datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan bertanya, ada apa engkau datang ya Umar? Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Umar, mengapa engkau keluar tengah-tengah malam? Wahai Abu Bakar, mengapa tengah malam ini kau keluar? Jadi seolah-olah macam satu janji untuk bertemu tengah malam itu, padahal tidak ada perjanjian pada waktu malam itu, tidak ada janjinya. Lalu Sayyidina Umar pun menjawab, aku merasa lapar ya Rasulullah. Sahabat Rasulullah bila dia mengadunya rasa lapar, tak kala mana berhari-hari dia tak makan. Dan mengapa disebutkan tengah malam? Kerana pada waktu siang malu dan segannya mereka nak mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, aku pun sesungguhnya merasakan hal yang sama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, aku keluar pada tengah malam ini kerana terasa lapar. Sebagian ulama kita dalam hadis-hadis yang lain mengkaitkan bahawasanya sebelum itu Rasulullah keluar pergi ke rumah isteri-isteri dia, tanya ada tak apa-apa makanan. Mereka menjawab tidak ada ya Rasulullah. Pergi ke rumah isteri pula, ya Rasul, tidak ada apa-apa yang tak. Bukan kau saja, kami juga tidak makan ya Rasulullah. Pergi ke rumah Fatimah, tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, ya Rasulullah, kami
dan 3 hari 3 malam tidak makan. 3 hari 3 malam dia tak makan, ya Rasul. Apa maksud di sini makan yang dikaitkan dengan asasi, rotinya, cicah kuahnya, 3 hari 3 makan, 3 malam tak makan. Mungkin mereka makan kurma yang diqaq, maknanya kurma yang grade rendah tadi, ataupun sekadar air kosong, ataupun perahan daripada susu kambing, susu unta. Jadi yang dimaksudkan 3 hari 3 malam adalah makanan kebiasaan yang mereka makan. Rasulullah SAW bersabda, aku pun sesungguhnya merasakan hal yang sama. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Haytham bin Talhan Al-Ansari, seorang sahabat Ansar ataupun seorang sahabat warga penduduk Madinah asliyah yang asal, dia bukan muhajirin, yang memiliki banyak pohon kurma dan kambing serta tidak memiliki pembantu. Namun mereka tidak menjumpainya. Dari riwayat yang lain, Rasulullah SAW pergi ke rumahnya. Lalu Rasulullah SAW bertanya. Isterinya menjawab, ya Rasulullah, suamiku belum pulang lagi. Ya Rasulullah, suamiku belum pulang lagi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu tidak mengapa. Lalu mereka bertanya kepada isterinya, di manakah suamimu? Ia menjawab, suamiku sedang mencari air untuk kami. Air tawar mana air biasa, air telaga ke begitu, untuk kami. Maknanya dia keluar dan dia bukan ada pembantu, walaupun ada kebun kurma, walaupun dia banyak menternak kambing, tapi dia tidak ada pembantu yang menguruskan rumahnya atau pembantu yang mengangkat airnya. Tak lama kemudian Abu Haytham datang membawa dengan bekas air yang berisi. Ia menaruh bekas air itu, kemudian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bersumpah demi ayah dan ibunya untuk melakukan apa saja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis sahih yang lain, sebab ini juga terkandung dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dua dalam kitab hadis yang sahih. Sewaktu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar dan Umar nak balik, waktu itulah Abu Haytham ni pun pula. Lalu bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa tujuanmu dengan Abu Bakar dan Umar ke rumahku? Tujuan kami adalah sama, ya Abu Haytham, kami lapar. Ya Rasulullah, demi ibu dan bapaku, aku tidak akan membiarkanmu dengan sahabatmu, ya Rasul. Sesungguhnya aku akan pergi ke kandang kambing untuk menyembelih kambing untukmu, ya Rasul. Itu cerita dalam hadis yang lain. Lalu mengajak mereka menuju ke kebunnya dan menghamparkan bagi mereka satu hamparan. Ini riwayat pada Imam Tirmizi, tapi dari riwayat yang lain tidak menyebut yang ini. Kemudian dia pergi ke pohon kurma dan datang dengan membawa setandan kurma dan meletakkannya. Rasulullah SAW bersabda, mengapa kau tidak pilih bagi kami daripada rutabnya? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin engkau yang memilih dari rutabnya daripada buah busrinya, yakni yang belum matang. Kemudian mereka makan dan minum air itu. Rasulullah SAW bersabda, demi dia yang diriku berada dalam genggamannya, ini adalah kenikmatan yang akan semua akan ditanya tentangnya pada hari kiamat nanti, iaitulah keteduhan yang sejuk, rutab yang baik, iaitulah kurma yang kurma basah itu nama rutab, dan air yang sejuk yang menyegarkan. Kemudian Abu Haytham pergi menyiapkan makanan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau sembelih binatang yang boleh menghasilkan susu. Maksudnya adalah kambing yang sedang menyusu anaknya ataupun kambing susu.
Tapi sembelih kambing jantan masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kambing itu kecil. Maka Abu Haytham menyembelih seekor anak kambing jantan ataupun betina yang masih kecil sebab dia tak menyusu, tidak ada susu, dan menghidangkan kepada baginda Rasul dan juga para sahabat Abu Bakar dan juga Umar. Mereka pun makan. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau memiliki pembantu? Abu Haytham jawab, tidak ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sekiranya kita memperoleh tawanan perang, maka datanglah kepada kami. Dalam peperangan kita dapat menawan je musuh-musuh itu semua akan menjadi taraf hamba, lalu dijadikan sebagai pembantu rumah mereka. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperoleh 2 budak, ataupun yang tidak ada 3-nya, 2 orang pembantu. Maka Abu Haytham pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, pilihlah mana satu daripada keduanya. Abu Haytham menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilihlah untuk aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sungguh orang yang diminta pandangan adalah orang yang dipercayai. Ambillah yang ini, kerana aku melihat ia menunaikan salat, mana menjaga hamba itu mungkin dia masuk Islam, lalu mengerjakan kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja tarafnya masih hamba. Perlakukanlah dia dengan baik. Abu Haytham menemui isterinya dan menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isterinya berkata, engkau tidak mampu melaksanakan perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali memerdekakan akan budak ataupun hamba itu. Mendengar hal itu, Abu Haytham berkata, aku akan merdekakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya aku tidak mengutus seorang nabi atau khalifah kecuali ia memiliki 2 penasihat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegahnya daripada kemungkaran, serta penasihat yang tidak berhenti mencelakakannya. Maka barang siapa yang terhindar daripada penasihat yang buruk, maka sungguh ia telah dilindungi. Jadi maksud kata isterinya Abu Haytham, engkau tidak mampu melakukannya, maksudnya adalah sabar terhadap daripada perangai pada hamba itu sendiri. Dikhawatirkan apabila kau suruh itu, suruh ini, lalu mungkin dia tidak dapat melaksanakan suruhanmu, lalu kau menghinanya. Lalu oleh kerana itu lebih baik kau merdekakannya saja. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaknat hambanya, maka kafarahnya adalah merdekakannya saja. Seseorang yang telah dilaknat maka tidak sepatut berada bersama dengan dia yang dia melaknatnya. Seperti mana itulah saya baca ke hadis. Satu hari Aisyah tu dia melaknatnya untanya. Lalu kata Rasulullah, ya Aisyah, mulai hari ini jangan lagi kau tunggang akan unta yang telah kau laknat dengan lidahmu. Ini menunjukkan bahawasanya bukanlah satu ataupun lidah manusia itu memberi kesan. Dia melaknat memberi kesan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan barang siapa yang melaknat, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan keberkahannya itu. Itu yang dimaksudkan. Hadis yang seterusnya, sebab cerita hadis tadi itu satu kisah yang panjang, yang lengkap. Walaupun itu saya masukkan seperti mana thabit daripada hadis-hadis yang lain. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, setelah Rasulullah SAW makan dengan para sahabat, lalu Rasulullah menyatakan, ya Abu Bakar, ya Umar, setiap yang kita suap pada malam ini, nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita minum, setiap daripada suapan kita. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Abu Haytham
wahai sahabat, izinkan aku untuk mengambil sepotong daging disebabkan ahli baitku, ahli keluargaku Fatimah dan juga ahli keluarganya 3 hari 3 malam belum makan lagi. Ya Rasul, ambillah semua ya Rasul. Tapi Rasulullah tidak mengambil semua. Mengapa agaknya? Kerana akhlaknya Rasulullah dengan ahli bait, mereka bukan orang yang mencari makan untuk kenyang pada malam tersebut. Itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya, حدثني قيس بن حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أحرق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما تأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت إذن وخارست وضل عملي. Kata sahabat Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia menyatakan, akulah orang yang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya antara sahabat yang awal yang berhijrah, yang masuk Islam, yang dijamin syurga daripada 10 orang yang dijamin syurga oleh Rasulullah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku lelaki pertama yang melimpahkan panah di jalan Allah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat yang pertama apabila jihad, dia berjihad dengan anak panah, maknanya dengan cara dia memanah, dan seorang yang ahli dalam memanah. Kebiasaan para sahabat yang lain dengan pedang, tapi dia dengan anak panah, dengan memanah. Engkau melihatku berperang bersama para sahabat, dan kami tidak makan kecuali daun dan batang pohon anggur, hingga lukanya mulut kami, hingga kan seorang daripada kami apabila membuang air besar seperti mana kambing dan unta. Kata ulama di sudut syarah hadis yang dikaitkan yang lain, najis mereka keluar seperti mana najisnya kambing dan unta, disebabkan makan daun dan kayu. Seperti mana juga kambing yang makan rumput, begitu najisnya, begitu jugalah unta, begitulah najisnya. Lantas Bani Asad hendak mengejek aku dalam urusan agama. Jika begitu, hilanglah kebaikan dariku, rugilah dan sesatlah amalanku. Maksudnya di sini Bani Asad adalah, yakni mengejeknya disebabkan Sa'ad bin Waqqas dia masuk Islam, dia jihad fi sabilillah, disebabkan ada di antara ahli keluarganya, keturunannya yang membencinya kerana dia masuk Islam, lalu menghina Islam bersama dia yang masuk ke dalam Islam itu. Tapi Sa'ad bin Waqqas masih mempertahankan keislamannya, termasuk dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu ibunya memerintahkan agar dia keluar daripada Islam. Satu hari Sa'ad menziarahi ibu dia dalam keadaan sakit sebab tak makan. Wahai ibu, mengapa keadaanmu begini? Kerana-Mu ya Sa'ad, kerana kau mengikut Muhammad, ajarannya, agamanya. Sekiranya kau tidak mau kembali kepada agama kita, nenek moyang kita, aku tidak akan makan. Itu panggil apa itu? Boikot lah. Tak tahu boikot cara begitu. Anak masuk Islam, marah dia, tak mau makan. Ya Sa'ad, kalau nak tengok aku makan,
kembali balik pada agama datuk nenek moyang. Lalu Sa'ad cakap apa kepada ibu dia? Wahai ibu, sekiranya kau memerintahkan aku untuk murtad, aku tidak akan lakukannya walaupun kau mati 10 kali sekalipun. Hidup, mati hidup. Ya Sa'ad, aku dah mati hidup balik, kau murtad. Tak mau aku. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengatakan demikian pada ibu dia, terkejut. Lalu ibu dia kata, bawa nasi ke aku dah lapar. Sa'ad tak guna. Tak jalan. Kelaparan, boikot tak makan, tak jalan atas jawapan anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu di Mekah lagi Rasulullah kata Sa'ad ni ahli syurga. Dia 10 antara sahabat Rasulullah yang dijamin syurga disebabkan apa? Rupanya cerita dia cerita Qiyamul Lail. Bila dia tengok sejarah sahabat Rasulullah yang 10 dijamin ahli syurga tu, Abdurrahman bin Auf, orang khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, Ubaidillah dan beberapa lagi sahabat Rasulullah, Zubair bin Awam. Lalu bila dilihat rupa-rupanya mereka ini dulu selama 10 tahun ataupun lebih kurang begitu solat sepanjang malam bersama Rasulullah. Sebab tak tahu malam ni bahagiannya macam mana, lalu mereka solat sepanjang malam bersama Rasulullah. Turun ayat Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, kamu memang tak tahu bahagiannya, cuma buat begini. Dan Rasulullah pun mengajar aturannya, sebab Nabi pun pada asalnya tak tahu bahagian-bahagian malam. Lalu Rasulullah SAW pun tunjuk sehingga tidaklah sampai menghabiskan sepanjang malam dengan solat. Tapi mereka yang dah buat ibadah 10 tahun sepanjang malam solat, lalu Nabi kata ini semua ahli syurga. Ahli syurga kerana mereka dah sebati hidup malam, mereka hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tanda pada hadis yang ke-373. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.